seramai 6 kanak-kanak dan remaja menjadi mangsa jenayah seksual setiap hari di negara ini sejak 3 tahun lalu. Bilangan angka ini amat menakutkan apabila ia juga membabitkan kanak-kanak dan remaja lelaki. Menurut Datuk Huzir Mohamad, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlaku, Polis Diraja Malaysia telah mengesan peningkatan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Ia membabitkan 1,065 kes yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Punca peningkatan jenayah ini disebabkan faktor penggunaan media sosial yang meluas dalam kalangan remaja. Terbaru tular kes di mana seorang remaja perempuan telah menjadi mangsa liwat dan rogol bapa serta 3 abang kandungnya sejak setahun lalu. Derita remaja perempuan itu terbongkar selepas mangsa tampil membuat laporan polis. Justerus sejauh manakah pemahaman dan kepekaan kita terhadap gangguan seksual melibatkan mereka yang di bawah umur? Apakah tindakan yang perlu diambil bagi mencegah anak-anak yang tidak berdosa ini dari terus menjadi mangsa pemuas nafsu? Laporan ringkas tadi menunjukkan betapa seriusnya sebenarnya gejala ini yang berlaku di dalam masyarakat kita, dan saya pasti apabila serba sedikit apa yang fakta yang kami kongsikan sebentar saja tadi, ramai yang tidak menyangka, ada yang rasa terkejut. Kebanyakan juga kes-kes sebegini dilakukan oleh orang yang rapat dan juga dikenali, Fiza. Saya nak kongsikan satu lagi laporan daripada Harian Metro tentang pendedahan menakutkan dan pastinya menggerunkan golongan ibu bapa yang memiliki anak perempuan. Hasil kajian yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia di mana 9 daripada 10 remaja perempuan bermasalah yang ditemu bual mengaku ketagih seks walaupun menyedari perkara itu melanggar moral dan juga berdosa di sisi agama. Dan ini yang kita nak bincangkan hari ini, perkara yang menakutkan dan juga menggerunkan seperti yang Farin kongsikan itu tadi, dan kadang-kala perkara ini juga boleh berlaku dalam kalangan orang yang kita percayai dan yang paling rapat dengan kita. Betul. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang isu ini, kita bersama dengan 2 orang tetamu kita yang telah pun terhubung dalam talian ketika ini. Hari ini saya ditemani dengan jejaka-jejaka. 3 orang 3 orang jejaka. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din selaku pakar psikologi dan juga kaunseling daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Fiza dan Fahrin. Terima kasih. Dan yang sentiasa segak bergaya penuh fokus di sana ialah Tuan Kamal Effendi Hashim, penganalisis jenayah, terus bersama dengan kita. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Harap semua masih mengekalkan sihat, ya. Alhamdulillah. Okey, saya confused tau tengok Tuan dengan Prof dengan Farin. Macam mana satu macam Fahrin, mana satu Prof, mana satu Cik Kamal. Sebab nampak jangan keliru Saya ingat Nizal. Saya ingat Nizal Muhammad. Betul juga. Nizal Muhammad. Sedak dia tu. Okey, kita dah gurau-gurau tapi penonton, ini kita nak kongsikan tentang topik ini. Betul. Isu yang serius yang harus dititik beratkan dan diambil peduli oleh ramai dalam kalangan masyarakat kita. Kita mulakan dengan Prof dahulu. Kalau kita bercakap tentang jenayah seksual, tentang kes seksual ini, kadang-kadang kalau cakap tentang jenayah seksual ini, apa yang orang faham, yang kita faham secara umumnya tentang berlakunya persetubuhan antara dua pihak, lelaki dan juga perempuan. Tetapi apa yang sebenarnya perlu difahami oleh masyarakat tentang jenayah seksual ini, Prof? Okey. Pada pandangan ahli psikososial, kita mesti meletakkan agenda tingkah laku kan, yang anti kepada, yang tidak memihak kepada perlindungan, pendidikan, penjagaan dan keselamatan kanak-kanak itu sebagai agenda yang sangat tinggi. Okey, bermakna kita sebagai orang dewasa, tambah pula sekarang ni kan kita bercakap tentang keluarga Malaysia dan sebagainya kan, bermakna institusi keluarga itu adalah institusi yang mesti melindungi, mesti memelihara, mesti mendidik, mesti menjaga dan juga mesti memastikan keselamatan kanak-kanak itu pada tahap yang paling tinggi. Apa-apa saja elemen, apa-apa saja
keadaan yang akan mencabul pelindungan ini, akan menjahanamkan penjagaan ini, ibarat seperti hagakkan pegar makan padi, dan juga mengharapkan ibu bapa untuk nak membantu tetapi tidak membantu. Kerana saya risau sejak daripada kajian yang saya buat di dalam buku yang ni dengan pakar sosiologi Dr. Khadijah Alawi tentang penderaan kanak-kanak dan cara mengatasi. Buku ni tahun 2010, dah 10 tahun dah. Sehingga hari ini kes tu masih sama trend dia. Bermakna peningkatan ada, tetapi dia punya pelaku dia adalah sama. Kalau kita tengok ni sini kan, Fiza dan Faharin, pelaku penderaan adalah ibu bapa, ibu tiri, bapa tiri, adik-beradik, saudara mara, pengasuh, jiran. Mereka yang ada di dalam lengkungan orang yang menjaga, diharapkan menjaga. Kerana itulah dia. Apabila kita menjaga hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain adalah rapat. Jadi apabila mereka rapat, bermakna akan ada satu garis di mana kita tak tahu adakah garis ini selamat kepada kanak-kanak ataupun garis inilah yang menjahanamkan kanak-kanak. Ini yang kita nampak. Sebab ibu bapa kandung sendiri ke atuk saudara mara yang rapat, kita harapkan mereka akan jaga. Tetapi apabila kita menyerahkan hak penjagaan tersebut, mereka telah pun mencabuli, memanipulasikan hak tersebut sehingga menggunakan kanak-kanak itu untuk nak memuaskan dia punya rasa dan sebagainya. Ini nanti Haji Kamal akan dapat kupas lagi lah. Baiklah. Baik, okey, kita dah beralih kepada Tuan Kamal. Kalau kita lihat tentang penulisan buku tersebut dan sehingga ke hari ini hampir dah 11 tahun pun trendnya sama. Tapi saya kira trend itu juga dah semakin berbeza dengan perkembangan teknologi digital dan sebagainya, yang bukan hanya pihak-pihak yang rapat, tetapi kali ini dia dah lebih meluas. Siapa-siapa sahaja boleh memberi gangguan seksual kepada anak-anak bawah umur ini, Tuan. Ya, tepat sekali apa yang dikatakan oleh sahabat lama saya, ya, Prof. Datuk Dr. Muhammad Fazil tadi tu betul. Ya. Dan kemudian saya ingin tambah lagi bagi dia memulihkan supaya kita faham dia punya perspektif. Baik, ya benar kita ada satu trend yang menyeluruh berkenaan kanak-kanak ini dan kelihatan besar. Satu lagi cara untuk kita membacanya ialah mengetahui bahawa secara agresif masyarakat banyak melakukan aktiviti-aktiviti kesedaran, intervensi dan akhirnya menyebabkan statistik atau data ini bertambah. Ini harus kita akui, maknanya dia bertambah juga kerana kejayaannya di situ dalam melaporkan kepada pihak berkuasa. Kalau dulu ramai orang tak laporkan, mungkin PM tepi ke settle tepi, tak tahu. Data ini juga memberitahu bahawa indikator integriti masyarakat itu semakin baik. Kita menolak budaya-budaya yang ataupun elemen-elemen jenayah dan kemudian kita bawa benda ni untuk ke muka pengadilan. Kepada soalan Farin tadi, ya, teknologi memainkan peranan di sini, sebab itulah ada kita panggil criminogenic contentnya di situ. Dan kita harus ingat apa yang perlu kita atasi bukan masalah teknologi, bukan masalah yang lain-lain berkaitan dengannya. Ia hanya satu persediaan. Kita kena ingat 3C ni. Nombor satu, contact. Bagaimana monster ni, raksasa ni menghubungi sasarannya, mencari sasaran, so contact. Yang kedua, content. Apa saja hubungan di dalam yang dibuat dalam WhatsApp atau PM atau medsos yang lain ini, kontennya, kandungannya. Dan yang ketiga, fasa seterusnya mereka akan buat control, kawalan. So ini 3 steps ini yang kita masing-masing boleh memainkan peranan pencegahan dan pencelahan. Saya ulang balik semula. Satu, kontak. Bagaimana mereka melakukan kontak itu. Yang kedua, konten perbualan mereka. Yang ketiga, control element. Setelah mereka berjaya semuanya, dia control mangsa. Ini yang kita patut risaukan. Okey. Apa yang Tuan Kamal katakan tentang 3C, kontak, konten dan juga kontrol itu tadi. Dan ini juga mungkin ada berkaitannya dengan kalau kita lihat kes-kes gangguan seksual yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ni lebih banyak terdorong daripada orang-orang yang kita kenal
kenali, yang kita percayai, yang kita tak sangka bahawa mereka ini boleh melakukan perkara-perkara tersebut. Ini mungkin disebabkan oleh kerana kepercayaan, konten tu tadi, kontak juga. Kita ni kontak rapat ke kan? Maksudnya kita ni memang takkanlah dia nak buat sebab dia penjaga, dia orang yang paling yang menyayangi anak-anak tersebut. Ini kita nak kongsikan kepada penonton juga, Prof dan juga Tuan Kamal. Apa yang kita perlu kongsikan? Kadang-kadang kita ni dalam zaman hari ini, dalam kita nak mempercayai sesiapa sahaja pun, perlu sedikit ada rasa curiga. Sebab kadang-kadang kita ni terlalu mempercayai orang sampai kadang-kadang adab dan batas tu pun perlu dititik beratkan. Maklumlah dalam agama sendiri, umur berapa dah harus diasingkan tempat tidur, janganlah bagi abang ataupun ayah mandikan anak perempuan dan sebagainya. Ini mungkin Prof nak kongsikan perkara yang juga perlu dititik beratkan, mungkin terlepas pandang dalam masyarakat kita. Okey, ini yang dinamakan sebagai satu garis nipis, the thin line antara orang yang kita harapkan dipercayai dengan orang yang akan memanipulasikan keadaan di mana pada surface-nya memang sukar untuk kita nak nampak. Sebagai contoh sahabat saya kan depan ni Encik Kamal kan, memang wajah cantik, handsome, manis. Saya percaya 100%. Jadi apa-apa saja saya serah kepada dia sebab saya tahu di belakang saya pun dia akan boleh integritinya tinggi. Okey. Tetapi ada juga orang yang handsome, cantik yang macam ni. Tetapi dia tidak seperti Encik Kamal ni, bermakna di depan dia akan mempamerkan. Banyak saudara mara kita ni, banyak kes-kes kawan-kawan kita pun sama juga. Okay? So dalam konteks ini kan, kalau kita tengok, kalau dapatlah kita mendalami lebih sedikit orang yang nak kita harapkan ini, okey. Walaupun kita tahu ini adalah anak ni saudara mara kita, abang kita, adik kita, bapa tiri kita, siapa-siapa yang berhampiran dengan kita kan. Tetapi kita boleh menyemak dengan lebih satu lagi, orang kata, kita kata pesan, cuba kita nak melihat dia punya tindak balas dia, cara dia berfikir. Okay? Sebab kalau kita nampak ada kecenderungan untuk seorang itu kontrol orang yang lain, okey, ataupun ada kecenderungan untuk dia gagal untuk nak mengurus kemarahan dia. Kita tahu dia abang kita tahu dia orang yang kita percayai selama ni, tetapi kalau dia ada ciri-ciri untuk gagal nak mengurus kemarahan dia, gagal untuk nak kawal diri dia dan orang lain, okey, dia kurang simpati, kurang empati, suka salahkan mangsa dan sebagainya, tetapi dia tu abang kita, tetapi dia tu orang kita hormati, okey. Tetapi kita kena mengambil kira semua ini supaya kita dapat membuat satu kesimpulan bahawa orang ni betul kita hormati, orang ni betul kita boleh harapkan, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita tak boleh nak menyerahkan elemen-elemen penjagaan, perlindungan dan sebagainya kepada orang yang begini. Ini yang kita kena adalah kemahiran-kemahiran macam tu, Fiza. Tapi kadang-kadang sebab kita terlalu percaya, ini orang-orang yang kita percayai, kita kena ada elemen sebegitu dan sebagainya. Tuan Kamal mungkin boleh kongsikan. Kadang-kadang kalau perkara-perkara ini diadukan pula kepada ibu bapa, katalah anak-anak itu dibuat dia ada gangguan seksual terhadap anak-anak itu, dia katalah sebenarnya pak cik ni buat, tapi kadang-kadang ibu bapa yang sukar untuk mempercayai perkara ini dan menidakkan kenyataan tersebut sehingga menyebabkan kanak-kanak itu menjadi trauma dan akhirnya boleh menjadi depresi dan juga boleh mengakibatkan ketagihan seksual kepada anak-anak ini. Betul. Tuan Kamal, boleh kongsikan Tuan Kamal? Kamal, okey, silakan Kamal. Okey. Baik, dia begini kita selalu melihat manusia seperti mana kata doktor tadi, kalau handsome tak boleh buat jahat. Kalau orang handsome macam Farin, maka boleh, dia kata, contoh Contoh lelaki jahat, perempuan tidak. Stereotyping ini yang bahaya. Tetapi untuk mengenali siapa penjenayah, itu memang jurusan kepada Prof kita lah. Saya akan melihat kepada kenapa dia jadi mangsa. Kenapa anak nombor 3 bukan anak nombor 2. Di mana tempatnya. Sebagai orang awam, bila kita baca satu berita tu, jangan tengok sensasinya, jangan tengok kesiannya. Tetapi empati kita hendaklah diletakkan di tempat yang tertentu. Kita baca kejadian di bilik air, anak nombor berapa. Jadi di sini minat bagi saya, kenapa sasaran begini bukan sasaran yang itu. Okay? Yang kedua, kepada soalan Fiza tadi, siapa yang patut kita percaya dalam perkara ni? Jika kita tidak mempercayai kata-kata anak itu,
ia bererti kita memberi keyakinan kepada penjenayah untuk terus melakukannya. Nah, jika itu yang kita nak, silakan. Jika tidak, ada saja aduan ni, kita boleh berhubung dengan 15999 misalnya. Bagaimana susul galuh apa nak buat. Kita juga boleh bawa terus anak ini ke One Stop Crisis Center di hospital-hospital besar. Cik Ma, Cik Tema, Cik Lah kat luar sana, One Stop Crisis Center, OSCC. Bawa anak-anak ni tadi terus ke OSCC sana, di situ akan diproses ada berlaku ke kejadian seksual ke sentuhan-sentuhan dan sebagainya. Maka di sinilah saya nak beritahu juga di 11 di Bukit Aman sana, Puan Siti tu mereka bertungkus lumus untuk membantu keterangan saksi kanak-kanak ini boleh digunakan di mahkamah. Dan di tempat mereka sana ada, di Bukit Aman sana ada rumah khusus untuk interview, bukan macam biasa macam orang dewasa ambil statement, ada patung, jadi anak-anak ni akan tunjuk bahagian mana. Jadi ini adalah sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan kita. Tetapi kita sendiri hendaklah mempunyai the desire, kemahuan untuk belajar mempercayai apa kata kanak-kanak itu. Baik, okey. Sebentar saja lagi saya nak menambah satu soalan yang mungkin mencabar sedikit. Okey, tapi sebelum tu, apa kata kita lihat terlebih dahulu satu perkongsian pengakuan daripada kisah benar yang disediakan oleh wartawan kita. Silakan. Harapkan pagar, pagar makan padi. Itulah ungkapan yang wajar untuk menggambarkan situasi di mana seorang remaja yang hanya mahu dikenali sebagai Ayuni, 18 tahun, telah menjadi mangsa pemuas nafsu abang tirinya sejak 2 tahun yang lalu. Waktu kejadian, saya berusia 16 tahun. Waktu tu saya duduk seorang dekat rumah sambil tengok TV sebab mak dengan ayah saya keluar untuk kerja. Dan tiba-tiba abang tiri saya balik. Waktu tu saya rasa macam pelik sebab selalunya abang tiri saya akan terus masuk bilik. Tapi hari tu dia terus duduk di sebelah saya. Tapi saya rasa tak selesa sebab saya rasa lama kelamaan dia semakin rapat dengan saya sampailah tangan dia dekat sebelah bahu saya. Waktu tu saya cakap dekat dia yang duduk jauh sikit sebab saya rasa macam tak selesa. Dan dia cakap macam dia nak manja-manja je dengan saya. Saya rasa macam pelik sebab hubungan kami taklah begitu akrab. Saya rasa tak selesa dan saya terus lari untuk masuk bilik. Dan belum sempat saya kunci pintu, abang tiri saya terus buka pintu saya dan dia cakap dengan saya jangan jerit. So, belum sempat saya jerit, dia terus pukul saya. Saya dah jadi mangsa dia selama 2 tahun. Dan dia cakap kalau saya mengadu dekat mak saya, dia akan cuba untuk bunuh mak saya. Tapi senyap-senyap saya cuba juga untuk mengadu dekat mak. Tapi mak tak percaya. Mak cakap saya cuma nak burukkan abang tiri saya. Sampailah umur saya 17 tahun. Saya pregnant. Dan barulah mak percaya. Dan lepas tu mak bawa saya ke pusat perlindungan. Rumah Perlindungan Radatus Sakinah antara pusat yang memberikan perlindungan dan pemulihan akhlak terhadap remaja yang tersasar dari jalan kehidupan satu ketika dahulu dan juga mangsa jenayah seksual. Yang masuk ke Radatus Sakinah ini kebanyakannya yang dirujuk kemungkinan besarnya daripada sekolah. Dan ada juga di kalangan mereka ini daripada hospital, Jabatan Agama, Polis Diraja Malaysia dan juga yang datang sendiri. Tapi walau siapa pun yang merujuk mereka, ibu, ayah ataupun penjaga mesti datang bersama. Seramai 35 remaja dalam lingkungan umur 12 hingga 25 tahun dibimbing dan diberi motivasi selama lebih kurang 2 tahun sebelum mereka dibenarkan pulang. Sebenarnya kami ada kelas-kelas bimbingan yang dibuat kepada mereka, yang dilaksanakan kepada mereka. Di antaranya adalah kelas akidah, kelas akhlak, kelas fardu ain, kelas Al-Quran, kelas sirah. Berbagai kelas untuk sebagai input kepada diri mereka supaya mereka lebih tahu dan lebih faham tentang erti kehidupan yang sebenar. Dan dalam masa yang sama kita juga bagi skill kepada mereka. Mereka ada kelas English, ada kelas creative thinking, ada juga kelas memasak, kelas seni, kelas penulisan. Masya Allah, memang hebat anak-anak ni. Justru diharap dengan adanya pusat perlindungan seperti ini akan terus dapat membantu memulihkan mental remaja yang pernah menjadi mangsa jenayah jijik ini dan sekaligus dapat mengembalikan semula kepercayaan diri mereka untuk berhadapan dengan masyarakat. Pertama, sememangnya kisah ini berlaku dalam masyarakat
Dan seterusnya juga di kalangan masyarakat kita, contohnya seperti Rumah Raudatul Sakinah itu sendiri, di dalam masyarakat kita penuh keprihatinan yang terus ingin membela nasib anak-anak seperti ini. Dan mungkin izinkan saya kepada para tamu kita dan juga kepada para penonton, ini ada satu perkongsian yang mungkin saya ringkaskan tentang kisah benar yang dikongsikan bersama dengan sahabat kami Fetri Yahya yang diberikan kepada saya oleh penerbit. Okey, ini mengenai seorang adik-beradik 8 orang perempuan semuanya, dan sangat-sangat tidak disangka mereka bahawa ayah mereka adalah seorang pedofilia yang telah mencabul ke semua adik-beradik ini. Tetapi malangnya apa yang terjadi adalah apabila diadukan kepada ibu mereka, ibu sentiasa menidakkan, dan kemudian ayah dah rasa berkuasa dah. Malah mampu untuk mengugut anak-anak ni, kata okey, kalau kau terus nak mengadu macam ni, ayah tak bagi duit belanja belajar dan sebagainya, dan berterusan, dan mereka semua dah meneruskan kehidupan tetapi meninggalkan trauma. Dan akhirnya pula apabila perkara ini terus terjadi, akhirnya mak pula kata maafkanlah ayah tu. Okey, ini sebenarnya Fiza soalan mencabar saya nak tanyakan kepada tetamu kita, mungkin kepada Prof pun bolehlah. Di mana okey, macam Tuan Kamal katakan tadi, kita ada tempat aduan, kita laporkan kepada polis ataupun pusat-pusat bantuan dan sebagainya. Tetapi apabila wujud situasi seperti ini, ada di kalangan ahli keluarga macam, tak bolehlah, ini ahli keluarga kita sendiri. Takkan kita nak report pada polis? Takkan kita nak biarkan ayah tu masuk dalam jail? Keluarga kita malu dan sebagainya. Jadi bila timbul situasi seperti ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan? Okey, terima kasih Farin. Bagus soalan itu kan. Ini mengenang semulalah kepada kes-kes yang pernah saya handle sendiri. Isteri saya pun banyak membantu dia, kaunselor sekolah, banyak membantu pelajar-pelajar yang terperangkap dalam keadaan ini. Dan kami sendiri pernah menyelamatkan kanak-kanak ini. Siapa pun tak nak terima, kita bawa. Sebab apa? Sebab kita nak hantar kepada pusat perlindungan di bawah JKM pun belum lagi. Sebab apa? Dia ada peraturan dia dan sebagainya. Jadi untuk sementara tu nak menyelamat, terpaksalah balik rumah saya, dah duduklah 2-3 bulan dan sebagainya. Okey, ada banyak kes, bukannya satu, di mana anak yang telah pun disumbah mahramkan oleh bapa, abang dan sebagainya nak dibawakan kes, tetapi yang menjadi penghalang adalah ibu sendiri. Itu yang sangat malang tu, kerana ibu takut hilang pendapatan, hilang macam-macam lah. Dia tak boleh terima hakikat suami dia nak masuk penjara dan sebagainya kan, kerana dek seorang. Ini sampai 8 orang ni. Jadi ini adalah merupakan satu keadaan yang memang wujud. Okey, dia ada halangan dekat situ. Kita boleh nampak halangan itu, macam Cik Kamal katalah, bapa akan menjadi pembuat tu akan menjadi lebih kuat lagi kan, lebih stronger and stronger. Kerana orang yang sepatutnya melindungi kanak-kanak itu dah lemah. Benteng yang pertama iaitu ibu sendiri dah gagal. Jadi di sinilah ialah kita dah buat sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut Sosial, PDRM sendiri kan, kita cuba nak memperkasakan ibu-ibu ni sebagai benteng sebenarnya. Kebanyakan yang menjadi benteng ni adalah ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang terpaksa mengikut keperluan keganasan ibu bapa tu sendiri. Jadi dalam nak membantu orang ini, saya nampak yang pertama ibu bapa, institusi keluarga itu sendiri kena perkasakan. Bermakna dia mesti dipertingkatkan keberanian dia, saluran dia, cara gaya macam mana kita nak mengurus kes tersebut. Macam baru ni di Parlimen pun menteri seorang menteri kan, dia bangkitkan kenapa susah sangat nak mengurus keadilan untuk kanak-kanak ni, mengambil masa yang sangat lama dan sebagainya. Ini semua membuat benteng seorang ibu nak mempertahankan diri sini jadi makin lama makin lemah dan sebagainya. Okey. Kemudian lagi satu lagi adalah pada pihak pengakuasa. Pengakuasa pun saya jangka mereka memikirkan 1001 kaedah bagaimana nak memperkasakan lagi kan proses pengambilan kes ini, nak menjaga evidence, nak menjaga saksi bukti dan sebagainya kan. Kerana ini banyak halangan-halangan. Saya pada aspek psikososial saya boleh melihat kepada nak memperkasakan institusi keluarga itu sendiri. Untuk kes-kes
apa dia tu ni undang-undang dan sebagainya, sahabat saya ni. Okey. Encik Kamal bagus dia terangkan. Baiklah, itu kita cakap tadi tentang peranan ibu sebagai benteng utama itu tadi, yang berbalik juga kepada soalan yang sebelum itu, bahawa kadang-kadang ahli keluarga atau ibu atau bapa ni tak mempercayai apabila anak-anak melaporkan kepada mereka. Tetapi hari ini selain daripada gangguan seksual ini diperlakukan oleh ahli keluarga ataupun mereka yang rapat, kita juga tidak harus alpa bahawa dalam zaman kemajuan teknologi sekarang ini, media sosial juga turut memain peranan yang penting dalam memberi pelbagai pendedahan yang tidak sepatutnya kepada golongan anak-anak ini, sehingga mereka tidak tahu kadang-kala untuk membezakan mana satu yang betul ataupun mana satu yang tidak. Kalau menurut laporan yang dilaporkan juga, banyak sebenarnya kes-kes yang berkaitan tentang gangguan seksual ini diakibatkan oleh pendedahan ataupun penggunaan media sosial yang tiada batasan dan juga kawalan. Bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan kepada ibu bapa? Sebab kadang-kadang ibu bapa ingat anak-anak dia tengah main game ke atau bawa kerja sekolah ke, chat dengan kawan ke, tapi sebenarnya dia tengah ada sexual grooming ke, dan macam lagi perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Bagaimana kita nak tegur secara santainya kepada penonton-penonton kita agar mereka harus menitik beratkan tentang perkara ini? Nombor satu, kalau cakap pasal sokmed, dia ada had umur. 13 tahun dan ke bawah, dia tak boleh ada akaun, tak boleh ada apa. Tetapi kita langgar. Bila dah jadi, baru kita tengadah. Okey? Satu. Jadi, baiklah. Saya akui hari ini ibu bapa kadang-kadang dia bagi gadget, bagi apa ya supaya senang belajar, tetapi ada kalanya digunakan juga peranti yang sama bagi tujuan sosial, main game. Dan ibu bapa terlepas pandang, menerusi main game ni dia ada interaksi dua hala. Di situ pun boleh rekrut, boleh berbual, boleh bercakap. Oh, ini yang tembak. Dia tinggal dengan siapa? Seorang. Nanti ikut dengan abang apa ni. So di situ pun boleh interaksi, kontak tadi berlaku. Ya. Jadi ibu bapa stereotip. Dia kata ini mesti datang tengok air liur mengalir, barulah nak cari anak dia. Lepas tu ada pula yang tengok anak saya hodoh, siapa nak. Dia tak baca test penjenayah ni lain-lain. Ya. So ibu bapa kena upskill. Dia harus menganggap bahawa risiko akan berlaku di mana-mana. Nombor dua, kawalan. Kita harus mendisiplinkan dia pukul berapa sampai pukul berapa. Dan kalau misal dia ada confusing, ada benda yang dia keliru, dia tanya balik. Kemudian kalau ada orang cakap bad word, ajar dia bad word, so apa semua. Ya? Supaya dia tahu. Ini satu. Yang kedua, yang ketiganya, periksalah juga historinya tu. Ya. Control H, boleh tengok dekat situ kat mana dia pergi, siapa dia kontak apa semua. Ya. Takkanlah budak tu dia tahu kontak, dia tak tahu delete. Dia bukan macam bapak dia tahu pakai lepas tu delete. Jadi anak dia tidak. Farid gelak, dia suka bersebut tu. pasal tu kamu buat tu. Siapa makan nangka dia kena getah kan, bukan cili, dia cerita nangka baru. Ya. Kemudian banyak usaha yang dibuat seperti doktor cakap tadi. Kita banyak usaha ya. Kita ada mahkamah kanak-kanak di Putrajaya dan di Kuching ya. Kita juga ada rumah perlindungan kanak-kanak. Saya salah seorang ahli lembaga pelawat rumah perlindungan kanak-kanak, misalnya di rumah Mini ya, RKK Mini Hulu Tiram. So ramai orang baca sedih-sedih berlaku, tapi bila kita ajak tolong tak ada. Ini susah nak membangun balik sebab rehab ini dua bahagian. Saudara saya tadi dia rehab kepada pelaku. Saya rehab kepada mangsa. Okay, survivor lah. Selalunya kita panggil gini, mangsa dalam bahasa pasar, bahasa betul dia pemandiri sebab dia hidup. Yang mati baru kita cakap mangsa lah pada dua-dua ya. Begitu juga kalau confused, tak tahu apa nak buat, anak ni nombor 8 bapak saya selalu buat, abang saya, atuk saya, pick up the phone, telefon 15999. So case officer will be assigned to you, Jabatan Kebajikan Masyarakat, untuk define lagi problem tu dan kemudian untuk dia menyiasat perkara tu. Ada asas dia akan ambil tindakan. Ya? Kemudian kita juga ada pihak-pihak swasta, saya harap bangunlah. Walaupun hal ini, bidang jenayah ini tidaklah menghiburkan ya, seperti mana entertainment atau lain-lain bidang, tetapi sama-samalah kita tampil membantu. Ini asyik-asyik. Kalau kita nak panggil ni, mengemis tau. Kalau untuk pemulihan mangsa ni, mengemis. Bukan senang orang nak bagi, nak sponsor, nak taja. Adalah 2-3 syarikat juga. Saya pun sedang berbincang ni kan. Jadi, ini usaha-usaha yang boleh kita lakukan. Kita juga ada di peringkat daerah. Ini peranan ni saya nak minta kepada siapa yang menonton yang merupakan ahli pasukan pelindung kanak-kanak daerah. Tonjolkan diri anda main peranan di dalam masyarakat. Begitu juga pasukan kebajikan kanak-kanak tampil.
kita jawatan itu datang dengan amanah, maka kita harus melakukannya, ya. Ini salah satu daripada jambatan yang kita perlu lalui, perlu kita bina bersama-sama membentuk keluarga Malaysia. Okey. Baik, kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua tamu, ringkas, padat tapi sedikit sebanyak memberi kesedaran kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Kamal Effendi Hashim dan juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din kerana bersama-sama kita pada hari ini. Kalau ikutkan tak puas, ada banyak lagi perkongsian soalan yang nak ditanyakan kepada kedua-duanya. Tapi kita ambil rumusan yang ringkas. Kalau ada berlakunya kes-kes sebegini, jangan lupa untuk dial 4 nombor ini saja, 1599, laporkan. Jangan simpan, jangan takut, keluar, bangkit dan anda berhak untuk mendapatkan pengadilan dan pembelaan yang sewajarnya. 1599. Baik, terima kasih sekali lagi. 999. Ya, Tuan Kamal dan juga Prof. Baik, sama-sama jumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Fiza, kita yang lebih dewasa ni, kitalah sebenarnya yang harus melindungi kanak-kanak bawah umur ini. Betul. Anak-anak ini merupakan satu amanah yang mana kita harus belai jaga mereka sebaik mungkin kerana mereka lah pemangkin untuk masa hadapan ini. Dan yang paling penting sekali, ingat satu nombor tu 15999. Ada 39. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kami akan bersama dengan anda di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini.